Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya, Muhammad Hazwan bin Kayun, bersiaran langsung daripada Sanggar Bicara, Perpustakaan Kementerian Pendidikan Malaysia, Blok E8, Putrajaya. Untuk pengetahuan para penonton, Perpustakaan KPM ini turut menempatkan hub STEM yang dibina khusus untuk warga pendidik KPM dan para pelajar dalam melahirkan generasi yang bersedia untuk menghadapi cabaran revolusi industri 4.0. Sehubungan dengan itu, wacana ilmu kita pada pagi ini akan membincangkan satu agenda penting dalam pendidikan negara kita, iaitu literasi dan numerasi. Saya yakin para penonton sedar hanya dengan tahap penguasaan literasi dan numerasi yang optimum, KPM pastinya akan dapat merealisasikan aspirasi pendidikan negara selaras dengan cabaran abad ke-21. Sejak 2006, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan pelbagai usaha dan inisiatif untuk meningkatkan tahap penguasaan minimum pelajar dalam literasi dan numerasi. Mulai 2020, pelan literasi dan numerasi sekolah rendah telah diperkenalkan kepada sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara. Apakah itu PLAN? PLAN adalah nama singkatan bagi Primary Literacy and Numeracy atau Program Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah, iaitu inisiatif sokongan ke-24 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Apakah tujuan PLAN? Objektif utama PLAN adalah untuk memastikan murid tahun 2 dan tahun 3 mencapai sekurang-kurangnya tahap minimum, tahap penguasaan 3 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik, kecuali murid berkeperluan khas. PLAN juga memberi autonomi kepada sekolah untuk mengenal pasti murid yang masih menghadapi kesukaran menguasai literasi dan numerasi. Selain daripada itu, sekolah juga digalakkan menjalani intervensi yang bersesuaian di peringkat sekolah masing-masing. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan bahawa PLAN akan dilaksanakan di 800 buah sekolah yang terpilih seluruh Malaysia mulai tahun 2020. Marilah kita mendengar ucapan oleh Yang Berbahagia Dr. Habibah binti Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dan seterusnya menyaksikan pelancaran 6 video pendek PLAN. Alhamdulillah syukur dapat kita bertemu dalam webinar Program Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah tahun 2020. Agenda literasi dan numerasi sering dikaitkan dengan kualiti pendidikan sesebuah negara. Keupayaan membaca, menulis dan mengira dalam kalangan murid merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai pada peringkat awal persekolahan, malah seawal prasekolah lagi. Apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran literasi dan numerasi? Secara umumnya, literasi merangkumi kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Dalam kemahiran mendengar, diharapkan murid dapat membezakan bunyi bahasa seperti perbezaan bunyi huruf, suku kata dan perkataan serta mampu memberikan respons kepada apa didengar. Dalam kemahiran bertutur pula, murid diharap dapat memberi respon untuk menjawab dan menyampaikan maklumat yang mudah kepada orang lain. Manakala dalam kebolehan membaca, murid diharapkan dapat membaca suku kata, perkataan dan ayat mudah dengan sebutan yang betul, di samping dapat memahami dan menakul maklumat yang terdapat dalam ayat atau petikan mudah yang dibaca. Begitu juga dalam kemahiran menulis, murid dapat menulis suku kata, perkataan dan ayat untuk menyampaikan maklumat sesuatu perkara melalui tulisan dalam ayat mudah. Numerasi pula merujuk kepada kemahiran operasi asas matematik seperti tambah, tolak, darab dan bahagi. Namun, dalam konteks hari ini, pemahaman kita tentang literasi dan numerasi harus mengambil kira arus perkembangan semasa seperti revolusi industri terkini dan inovasi teknologi yang mempengaruhi pembentukan landscape pendidikan di Malaysia mahupun pada peringkat global.
Justru, kemahiran literasi harus mengambil kira keupayaan membaca, memahami serta menakul pelbagai jenis maklumat dalam apa jua bentuk, sama ada teks atau grafik dan jenis media. Numerasi pula harus mengambil kira keupayaan menggunakan operasi asas matematik untuk kegunaan harian selain membolehkan murid kita menyelesaikan perkara seharian yang dihadapi di sekeliling mereka. Kemahiran literasi dan numerasi adalah perkara asas yang perlu dikuasai oleh murid kita bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran di peringkat yang seterusnya. Sekiranya perkara asas ini tidak dikuasai, murid kita akan menghadapi masalah yang lebih besar untuk mengikuti pembelajaran yang lebih mencabar. Ilmu yang ingin dikuasai juga akan bertambah kompleks apabila mereka melangkah ke sekolah menengah. Kajian menunjukkan bahawa murid yang menghadapi masalah literasi akan merasa sukar untuk membaca dan minat untuk membaca itu akan hilang apabila meningkat ke umur remaja. Sebaliknya, murid yang tidak menghadapi masalah dalam literasi, minat membaca mereka boleh dipupuk supaya dijadikan satu budaya. Lebih banyak murid kita membaca, lebih banyak ilmu boleh diperolehi. Di sinilah peranan ibu bapa, guru dan komuniti amat penting bagi memastikan murid kita dapat menguasai kemahiran asas dalam literasi dan numerasi supaya mereka tidak terus tercicir. Oleh yang demikian, Kementerian Pendidikan terus berusaha untuk memastikan murid kita menguasai kemahiran literasi dan numerasi. Sekurang-kurangnya pada tahap penguasaan minimum bagi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik di sekolah rendah. Pada tahun 2013 hingga 2018, KPM telah melaksanakan program saringan literasi dan numerasi yang merangkumi skop bahasa Inggeris ataupun lebih dikenali sebagai program Linus 2.0 telah dilaksanakan untuk memastikan murid menguasai kemahiran literasi dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta numerasi. Pada tahun 2018, KPM telah melaksanakan kajian keberkesanan agenda literasi dan numerasi nasional. Kajian tersebut telah mengkaji pelaksanaan program Linus 2.0 termasuk kajian lain berkaitan literasi dan numerasi di Malaysia serta membuat penanda arasan terhadap beberapa program literasi dan numerasi seperti di negara Kanada, Australia, Brazil, Qatar dan Pakistan. Berdasarkan dapatan dan syur kajian tersebut, sekolah khususnya guru mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik tahap 1 serta pentadbir sekolah perlu membuat penambahbaikan seperti berikut. Pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira tahap keupayaan murid, pengurusan sekolah yang berkesan, penglibatan ibu bapa dan komuniti serta kesediaan pada peringkat awal persekolahan. Oleh itu, mulai 2019, sekolah diberi autonomi untuk mengenal pasti serta menjalankan intervensi yang bersesuaian untuk murid yang menghadapi kesukaran menguasai kemahiran literasi dan numerasi. Pihak Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah juga memainkan peranan dengan memberi bimbingan serta menyediakan sokongan kepada sekolah yang terlibat mengikut keperluan. Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan telah mengenal pasti 800 buah sekolah yang terlibat dengan program literasi dan numerasi sekolah rendah iaitu Primary Literacy and Numeracy atau PLAN. Sebagai panduan dalam pelaksanaan PLAN di sekolah, KPM telah menyediakan 6 video pendek berkaitan PLAN. Video pendek tersebut akan dimuat naik ke pelantar Delima KPM sejurus selepas webinar ini. Saya berharap video pendek dan maklumat yang disediakan akan meningkatkan kefahaman dan kesedaran warga pendidik serta ibu bapa berkaitan pelaksanaan program ini. Semoga warga pendidik dapat memberikan kerjasama dalam memastikan program ini mencapai matlamat yang kita hasratkan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pelancaran program literasi dan numerasi sekolah rendah tahun 2020.
Siapakah yang terlibat? Sebenarnya semua pihak, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, pentadbir sekolah, guru, ibu bapa serta komuniti perlu memainkan peranan bagi memastikan murid sekolah, khususnya murid tahap 1, menguasai literasi dan numerasi pada tahap minimum iaitu TP3. Pentadbir sekolah perlu memainkan peranan dalam pemerkasaan, pentadbiran dan pengurusan sekolah. Guru pula perlu menambah baik pengajaran dan pembelajaran. Penglibatan ibu bapa dan komuniti harus diperkukuhkan dan intervensi awal dipertingkatkan bagi murid yang belum menguasai literasi dan numerasi. Jadi, bagaimanakah ibu bapa serta pihak sekolah dapat dilibatkan dalam pelaksanaan plan? Bagaimanakah plan dilaksanakan? Sekolah hendaklah menyediakan intervensi yang bersesuaian dengan keperluan murid. 6 aktiviti utama dicadangkan sebagai langkah intervensi bagi menyokong pelaksanaan plan. Untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai inisiatif ke-24 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan Pelan Numerasi dan Literasi Sekolah Rendah ataupun PLAN, mari kita saksikan video pendek yang disediakan. Mulai tahun 2020, Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan program literasi dan numerasi sekolah rendah yang dikenali sebagai PLAN. PLAN bertujuan untuk memastikan murid tahun 2 dan tahun 3 boleh membaca, menulis dan mengira. Sekolah diberikan autonomi untuk mengenal pasti murid yang mempunyai kesukaran membaca, menulis dan mengira dan melaksanakan aktiviti yang bersesuaian. Plan dilaksanakan agar murid sekolah rendah menguasai sekurang-kurangnya tahap penguasaan minima, iaitu tahap penguasaan 3 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik. Siapakah yang terlibat secara langsung dalam plan? Murid tahun 2 dan tahun 3 di sekolah rendah yang telah dikenal pasti oleh PPD setiap negeri. Guru Bahasa Melayu, guru Bahasa Inggeris dan guru Matematik yang mengajar di tahap 1. Pentadbir sekolah, ibu bapa atau penjaga, komuniti setempat dan masyarakat, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri. Pelaksanaan plan adalah merangkumi 6 aktiviti utama, iaitu bahan pengajaran dan pembelajaran harian yang terperinci, Professional Learning Community ataupun PLC, bank item pentaksiran formatif, pengurusan instructional, penetapan Key Performance Indicator iaitu KPI, dan kempen kesedaran ibu bapa dan penjaga. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus dan terbeza disediakan sebagai panduan guru. Bahan PDP ini mempunyai 3 aras yang berbeza iaitu aras asas, aras sederhana dan aras tinggi. Guru boleh menggunakan bahan PDP yang disediakan mengikut kesesuaian dan tahap keupayaan murid. Professional Learning Community ataupun PLC merupakan perkongsian kemahiran dan pengetahuan guru. Melalui PLC, guru-guru dapat membina hubungan yang berkualiti, merancang program yang berfokus dan berterusan untuk meningkatkan kualiti PDP guru dalam merealisasikan kemenjadian murid. Bank item pentaksiran disediakan dan boleh dimuat turun serta digunakan untuk mentaksir murid bagi mengenal pasti tahap pencapaian mereka. Guru boleh mengakses item pentaksiran di portal Digital Educational Learning Initiative Malaysia iaitu D5. Guru hanya perlu pilih dan muat turun. Mudah kan? Pentadbir sekolah memainkan peranan penting
dalam menentukan hala tuju dan menggerakkan warga sekolah dalam pelaksanaan plan. Kerjasama antara pentadbir, guru, ibu bapa dan komuniti penting dalam menentukan kemenjadian murid. Pentadbir sekolah adalah penggerak bagi sebarang program dan dipertanggungjawabkan untuk memastikan semua guru bekerja dan melaksanakan tugas mereka. KPI plan perlu dibincang dan ditetapkan bersama-sama sebagai satu organisasi. Murid-murid pula adalah klien yang perlu dilayan mengikut tahap dan keperluan mereka. Oleh itu, pentadbir dan guru mesti jelas dalam penetapan KPI sekolah masing-masing mengikut keperluan murid mereka. Pepatah bahasa Inggeris ada menyatakan, "It takes a village to raise a child." Ibu bapa, penjaga dan masyarakat setempat perlu memainkan peranan dalam menyokong usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah melahirkan generasi yang boleh membaca, menulis dan mengira. Kemenjadian murid asas kecemerlangan pendidikan. Plan dilaksanakan mulai tahun 2020 di sekolah rendah terpilih di seluruh Malaysia. Berikut adalah bilangan sekolah yang terlibat di setiap negeri. Marilah kita bersama-sama menyokong usaha murni Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan semua murid di Malaysia boleh membaca, menulis dan mengira dalam suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna. Penguasaan literasi dan numerasi merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh semua murid. Jom kita plan yang terbaik untuk murid kita. Untuk maklumat lanjut, boleh layari di portal media sosial yang berikut. Diharapkan tayangan video sebentar tadi telah memberi gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan plan. Pelaksanaan plan perlu melibatkan 6 aktiviti utama untuk menyokong pihak sekolah dalam intervensi literasi dan numerasi. Bagi mengukuhkan pemahaman kita tentang aktiviti utama tersebut, 6 video pendek akan ditayangkan. Setiap video pendek akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang tujuan, sasaran dan panduan pelaksanaan setiap aktiviti. Bagaimanakah guru boleh menambah baik pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik yang memenuhi keperluan anak murid. Dalam plan, guru boleh menggunakan modul latihan intervensi berfokus dan terbeza (MOLIP) bagi mata pelajaran bahasa Melayu dan matematik, serta Schemes of Work (SOW) bagi mata pelajaran bahasa Inggeris. MOLIP dan SOW memberi panduan kepada guru untuk merancang dan menyediakan rancangan pengajaran harian berpandukan spesifikasi di SKV serta memenuhi kepelbagaian tahap keupayaan murid. Marilah kita saksikan video pendek seterusnya. Institut Pendidikan Guru Malaysia bertanggungjawab menambah baik pengajaran, pembelajaran dan pemudacaraan melalui program literasi dan numerasi sekolah rendah, iaitu PLAN. Komitmen ini diperluaskan secara lebih terperinci melibatkan mata pelajaran bahasa Melayu dan matematik. Manakala bahagian pembangunan kurikulum pula bertanggungjawab untuk menghasilkan rancangan pengajaran tahunan khusus bagi bahasa Inggeris. Sejajar dengan accountability ini, maka terhasillah modul latihan intervensi berfokus dan terbeza, MOLIP dan Scheme of Work SOW. Tujuan video ini adalah memberikan pendedahan awal kepada penyelaras Jabatan Pendidikan Negeri, pejabat pendidikan daerah, guru, ibu bapa dan masyarakat. Bagi bahasa Melayu, pemetaan literasi berpandukan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran tahun 2 dan 3 merujuk kepada standard kandungan dan standard pembelajaran dalam kemahiran mendengar bertutur,
kemahiran membaca dan kemahiran menulis, aspek seni bahasa dan aspek tata bahasa. Aplikasi pengajaran literasi berfokus dan terbeza ini dijelmakan dengan setiap kemahiran dan aspek bahasa dengan tujuan memberi fokus pengajaran, pembelajaran dan pemudahcaraan. Apa itu pengajaran berfokus? Pengajaran berfokus bermaksud memastikan murid dari berbagai aras mencapai objektif yang sama selepas sesi pengajaran, pembelajaran dan pemudahcaraan. Aspek pengajaran terbeza dicadangkan dalam molib literasi ialah terbeza kandungan, terbeza proses, dan terbeza produk. Kurikulum Standard Sekolah Rendah Matematik menerusi penggubalan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bertunjangkan fikrah matematik sebagai nadi utama sebagai asas penting kepada pelaksanaan pengajaran, pembelajaran dan pemudahcaraan berkualiti di bilik darjah. Semestinya ia akan terhasil melalui amalan pengajaran, pembelajaran dan pemudahcaraan secara berfokus dan terbeza. 3 komponen utama yang dimaksudkan dengan berfokus dan terbeza numerasi ialah terbeza kandungan, terbeza proses dan terbeza produk. Pengetahuan berkaitan kesediaan, minat dan profil belajar murid membolehkan guru merancang pengajaran, pembelajaran dan pemudahcaraan dengan lebih berfokus dan terbeza. Pendekatan ini membolehkan murid belajar secara optimum dengan mengambil kira tahap pembelajaran, kecenderungan serta kemampuan pembelajaran. Bagi bahasa Inggeris, Scheme of Work atau SOW mengandungi kemahiran dan aspek bahasa yang harus dikuasai oleh murid. Ada 7 strategi pengajaran, pembelajaran dan pemudahcaraan yang digariskan bagi membezakan setiap aras keupayaan murid. Bimbingan secara berterusan oleh guru kepada setiap murid sewaktu aktiviti terbeza dilaksanakan akan memastikan semua murid dapat mencapai objektif yang sama. Contohnya, bagi kemahiran menulis, standar kandungan 4.3 dengan standar pembelajaran Main Skill 4.3.3 dan Complementary Skill 4.3.1 yang menggunakan pola isi kandungan yang sama, strategi terbeza dan produk yang sama. Guru menggunakan Suggested Worksheet for Lesson 89 yang sama, tetapi menjalankan strategi yang terbeza, iaitu penambahbaikan dalam pengajaran, pembelajaran dan pemudahcaraan merupakan salah satu keberhasilan yang dihasratkan dalam program literasi dan numerasi sekolah rendah. Kepada semua guru, selamat menggunakan molib dan SOW. Sesungguhnya, peranan guru memanglah penting dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan pendekatan yang pelbagai dan terbeza bagi meningkatkan mutu pembelajaran anak-anak murid kita. Bagaimanakah guru di sekolah boleh membuat perancangan yang baik dan berkesan bagi menangani isu literasi dan numerasi? Jawapannya ialah Professional Learning Community atau lebih dikenali dengan singkatan PLC. Melalui pendekatan PLC, guru dapat mengenal pasti isu yang perlu ditangani. Guru dapat membuat refleksi tentang PDP mereka dan seterusnya menjalankan intervensi bagi meningkatkan mutu PDPC mereka demi kebaikan anak-anak murid. Apakah itu PLC? Marilah kita saksikan video seterusnya.
Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyasarkan semua murid berkeupayaan untuk menguasai literasi dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas. Menyedari masih ada murid sekolah rendah yang belum menguasai literasi dan numerasi, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 di bawah inisiatif 24 Program Literasi dan Numerasi Pelan Sekolah Rendah telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan pendekatan Professional Learning Community PLC bagi membantu guru-guru tahap 1 untuk menangani masalah membaca, menulis dan mengira di sekolah-sekolah terpilih. Dalam konteks ini, PLC dilaksanakan bagi membantu guru menyelesaikan isu atau masalah yang dihadapi oleh murid. Oleh itu, guru-guru perlu berkolaboratif untuk menyelesaikan isu ataupun masalah tersebut dalam usaha merealisasikan kemenjadian murid. Professional Learning Community merujuk kepada para pendidik yang komited dan bekerja secara kolaboratif serta berterusan dalam usaha membuat inquiry atau kajian tindakan untuk mencapai prestasi murid yang terbaik. Dalam pelaksanaan PLC, konsep utama iaitu FIS, Focus, Improve dan Share diaplikasikan. Konsep FIS ialah fokus, iaitu mengenal pasti, mencari punca dan memahami masalah dalam PDP yang menyebabkan murid tidak dapat menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran. Improve bermaksud menyusun strategi ke arah mencapai matlamat dengan mengumpul, menganalisis data dan memilih alat kolaboratif yang sesuai untuk dilaksanakan. Seterusnya, melaksanakan rumusan dan penambahbaikan. Share adalah berkongsi dapatan, pengalaman dan amalan terbaik di peringkat sekolah, daerah, negeri atau kebangsaan. Bagaimanakah FIS digunakan untuk mengatasi isu atau masalah literasi dan numerasi? Contohnya, isu murid tidak dapat menguasai kemahiran membaca suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. Bermula dengan konsep fokus terhadap isu murid tidak menguasai kemahiran membaca, diberi perhatian. Dalam senario di atas, guru menganalisis rekod pentaksiran bilik darjah PBT untuk mengenal pasti murid yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. Kemudian, guru berdiskusi dengan rakan guru atau pentadbir atau kedua-duanya untuk mengenal pasti punca masalah tersebut. Seterusnya, konsep improve. Guru berkolaboratif dengan rakan guru atau pentadbir atau kedua-duanya untuk menyelesaikan suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. Melalui aktiviti kolaboratif tersebut, guru akan melaksanakan intervensi kepada murid yang tidak dapat membaca suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. Apakah intervensi yang boleh dilakukan? Dari intervensi kami boleh membentuk strategi-strategi yang bersesuaian untuk mengatasi isu-isu tersebut. Aktiviti intervensi ini mengambil kira tahap penguasaan murid yang pelbagai keupayaan, penggunaan alat bantu mengajar, bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar yang sesuai secara ansur maju. Kemudian, guru akan membuat penilaian ataupun analisis terhadap hasil aktiviti intervensi tersebut. Akhir sekali, konsep PLC adalah share. Sekiranya terdapat peningkatan terhadap penguasaan membaca suku kata tertutup dalam kalangan murid, dapatan dan kaedah yang digunakan oleh guru tersebut perlu dikongsi bersama guru lain atau pentadbir. Jika tidak terdapat sebarang perubahan dalam intervensi tersebut, maka penambahbaikan perlu dilakukan. Amalan PLC berpotensi dalam menyelesaikan isu-isu pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi oleh guru, di samping menyediakan ruang untuk kumpulan guru berdiskusi secara profesional dalam mencari dan memilih pendekatan yang terbaik. Oleh itu, guru dan pihak pentadbir harus bekerjasama dalam membudayakan amalan PLC di sekolah. Pentaksiran merupakan satu proses penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam plan, dua kaedah akan dilaksanakan, iaitu melatih guru-guru sekolah yang terlibat untuk menghasilkan item pentaksiran bagi kegunaan PBD.
Yang kedua, menghasilkan item-item pentaksiran untuk bank item PBD bagi kegunaan guru pada masa akan datang. Bagaimanakah guru boleh melaksanakan pentaksiran formatif yang bersesuaian dengan tahap keupayaan murid? Marilah kita lihat video pendek yang menerangkan kaedah membina item pentaksiran yang berkualiti bagi tujuan PBD yang berkesan. Apa itu item? Item ialah perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respons yang merupakan evidence yang boleh dipertimbangkan dalam pengukuran sesuatu konstruk. Pembinaan item ialah proses mereka bentuk arahan, tugasan atau pernyataan yang membolehkan murid mempersembahkan respons yang merupakan evidence yang boleh digunakan sebagai asas dalam mengukur sesuatu konstruk. Tiga ciri item yang baik iaitu keakuran, meliputi akur konstruk, akur kurikulum dan spesifikasi dan akur peluang. Ketepatan, meliputi tepat konstruk, tepat konteks dan tepat kejelasan. Kesesuaian, meliputi sesuai aras kesukaran, sesuai penting dan sesuai adil. Contoh-contoh item objektif. Contoh item subjektif. Contoh item alternatif. Dalam plan, setiap item yang dibina perlu mencapai keupayaan sekurang-kurangnya tahap penguasaan 3 seperti dalam DSKP. Bagaimana untuk membina item? Tentukan konstruk yang hendak diukur. Tentukan konteks yang hendak diuji. Rujuk dan semak DSKP terbaharu. Tentukan jenis item yang hendak dibina. Rancang penggunaan stimulus yang berkaitan untuk disesuaikan dengan aras kesukaran yang ditentukan. Tulis peraturan permakahan atau rubrik penskoran. Membuat penilaian item mengikut keakuran, ketepatan dan kesesuaian. Murnikan item dahulu sebelum diterima dan dimasukkan ke dalam bank item. Aspek dalam konstruk yang ditaksir merangkumi konsep, fakta, prinsip, kriteria, terminologi, peraturan, teori. Konteks pula merujuk kepada tajuk-tajuk yang terdapat di dalam DSKP untuk membina item berdasarkan konstruk. Penilaian item ialah satu proses membuat pengadilan tentang mutu item dengan mengambil kira setiap ciri item yang berkualiti. Akur kurikulum, akur spesifikasi, akur peluang, tepat konstruk, tepat konteks, komponen jelas, sesuai kesukaran, sesuai penting, sesuai adil. Proses ini akan menentukan sama ada item itu diterima, ditolak atau disemak semula. Diharapkan cikgu dapat membina item yang berkualiti dan tidak hanya bergantung kepada buku-buku latihan yang ada di pasaran. Selamat membina item, cikgu. Kita telah lihat bagaimanakah peranan guru dalam pembelajaran, pengajaran
dan pentaksiran dapat memberikan impak yang positif kepada para pelajar dalam memastikan mereka dapat menguasai tahap penguasaan minimum ataupun TP3. Bagaimana pula dengan peranan pentadbir sekolah? Umpama nakhoda yang memimpin dan menentukan hala tuju kapalnya, begitu penting peranan pentadbir sekolah bagi merealisasikan plan. Saksikanlah video seterusnya. Pengaruh kepada kecemerlangan dan kejayaan sesebuah sekolah itu bergantung kepada pemimpin sekolah tersebut, iaitu pengetua ataupun guru besar. Untuk pengetahuan, IB ini adalah satu-satunya di antara institusi yang pertama di Asia khusus untuk menggerakkan school leaders. Sebagai pusat pembangunan pemimpin pendidikan, Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia berperanan melaksanakan latihan bagi membangunkan kapasiti pemimpin sekolah dalam melaksanakan kepimpinan instruksional secara berkesan. Peranan guru besar sebagai pemimpin instruksional adalah sangat penting bagi memastikan semua murid di tahap 1 sekolah rendah, kecuali murid berkeperluan khas menguasai tahap minimum dalam literasi dan numerasi. Pelbagai aktiviti telah dirancang dan dilaksanakan oleh IAB dalam pelan, antaranya program Jerayawara Plan, lawatan bimbingan khidmat profesional ke sekolah kepada pentadbir yang telah menghadiri program Jerayawara Plan. Apa sebenarnya program Jerayawara ini? Program Jerayawara Plan merupakan siri jelajah dari daerah ke daerah untuk berkongsi info terkini plan kepada pentadbir sekolah yang masih ramai murid tidak menguasai kemahiran 3M, membaca, menulis, mengira di sekolah rendah seluruh negara. Matlamat program Jerayawara ialah untuk menjajar semula peranan pemimpin pendidikan selaras dengan dasar baharu program literasi dan numerasi sekolah rendah. Manakala, objektif Jerayawara Plan pula ialah untuk memantapkan pemahaman tentang dasar program literasi dan numerasi, meningkatkan kompetensi pemimpin pendidikan dalam kepimpinan instruksional, mengenal pasti isu dan merancang intervensi bagi menyelesaikan masalah berkaitan literasi dan numerasi sekolah. Pengisian Jerayawara Plan merangkumi kepimpinan instruksional, perancangan plan iaitu perbincangan meja bulat, pemantauan pentaksiran bilik darjah, PBD, coaching and mentoring, perkongsian amalan terbaik, rumusan Jerayawara. Apakah kepimpinan instruksional? Kepimpinan instruksional merupakan usaha pemimpin sekolah dalam menyediakan inovasi kurikulum dalam memperkembangkan proses PDP bagi menjayakan matlamat sekolah. Kepimpinan instruksional juga merupakan gabungan penyeliaan, pembangunan staf dan perkembangan kurikulum. Bagaimana menjadi pemimpin instruksional yang berkesan dalam program literasi dan numerasi? Pemimpin instruksional perlulah mahir dalam mengurus program plan mengikut keperluan sekolah, iaitu menetapkan sasaran improvement base secara kolaboratif dan mendapat sokongan rakan pendidik, melaksanakan penyeliaan dan penilaian instruksional secara berkala, memantau penggunaan pelbagai bahan sokongan pembelajaran seperti molid dan kemajuan murid melalui pentaksiran bilik darjah PBD, melaksanakan penyelarasan kurikulum, mewujudkan persekitaran pembelajaran positif, memastikan peningkatan kemahiran guru dalam bimbingan kepada murid melalui PLC, coaching atau bimbingan, team teaching dan lain-lain. Impak yang diharapkan melalui program Jerayawara Plan ini ialah memberi pendedahan lebih menyeluruh tentang plan kepada pemimpin sekolah, membuka minda pemimpin sekolah dalam menjana idea baharu bagi melaksanakan plan melalui perkongsian amalan terbaik, menjadi platform bagi IAB memberi sokongan berterusan kepada pemimpin sekolah. Rumusannya, sebagai pemimpin sekolah, anda perlulah dapat meningkatkan kemahiran pedagogi guru,
melalui program pembangunan profesionalisme guru seperti PLC. Mengurangkan bebanan mengajar pemimpin pertengahan dan memperuntukkan lebih masa untuk mereka memberi coaching atau bimbingan kepada guru. Memantau penggunaan bahan sokongan pembelajaran seperti Molib dan lain-lain. Semoga apa yang telah dikongsikan oleh IAB dapat membantu pemimpin sekolah melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pemimpin instruksional dalam pelaksana pelan iaitu program literasi dan numerasi di sekolah rendah di seluruh negara. Video tadi telah memaparkan peranan pentadbir sekolah selaku pemimpin instruksional yang mampu memahami dan merancang intervensi bagi menyelesaikan masalah literasi dan numerasi dalam kalangan murid, khususnya murid tahap 1. Pemimpin sekolah yang berkesan haruslah mempunyai misi, visi dan hala tuju serta dapat menetapkan sasaran yang ingin dicapai. Selain daripada itu, pihak sekolah harus meningkatkan penglibatan ibu bapa dan komuniti dalam program sekolah, terutamanya program PLAN. Untuk segmen video kita yang terakhir, kita akan mengetahui dengan lebih lanjut mengenai penetapan sasaran dan penglibatan ibu bapa dalam PLAN. Saksikanlah video pendek seterusnya. Murid yang pergi ke sekolah perlu menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira. Kesemua kemahiran ini perlu dikuasai mereka sebelum masuk ke tahap 2. Walau bagaimanapun, masih ada murid yang belum menguasai kemahiran ini. Semua pihak yang terlibat iaitu KPM, JPN, PPD, pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti perlulah memainkan peranan masing-masing dalam membantu murid ini agar tidak berlaku keciciran. Guru perlu mencari kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP yang bersesuaian bagi membantu mereka menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira. Apa yang guru perlu lakukan? Guru perlu mengenal pasti tahap penguasaan murid berdasarkan rekod pentaksiran bilik darjah PBD tahun terdahulu. Guru hendaklah menetapkan sasaran penguasaan murid KPI bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik. 3 mata pelajaran ini amat penting dalam memastikan kemahiran membaca, menulis dan mengira dapat dikuasai murid. Guru merancang pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti sokongan yang bersesuaian mengikut tahap kemampuan murid. Selain itu, guru besar juga bertanggungjawab dalam memantau serta membimbing guru dalam melaksanakan PDP dan aktiviti sokongan yang dirancang. Pegawai JPN dan PPD tidak terkecuali dalam bekerjasama membantu pihak sekolah agar sasaran tahap penguasaan murid yang ditetapkan iaitu sekurang-kurangnya tahap penguasaan minimum TP3 tercapai. Semestinya, peranan ibu bapa sama penting dalam membantu anak-anak menguasai kemahiran-kemahiran ini. Bagaimana ibu bapa boleh membantu anak-anak menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira? Mereka boleh membaca bersama anak-anak, memberi pujian dan bermain sambil belajar. Komuniti setempat juga boleh membantu sekolah dalam melaksanakan aktiviti sokongan dengan mengadakan pelbagai pendekatan sosial bagi meningkatkan perkembangan akademik anak-anak. Menerusi kerjasama pelbagai pihak ini, potensi murid pasti akan dapat ditingkatkan dan sasaran peningkatan tahap penguasaan murid ke arah sekurang-kurangnya tahap penguasaan minimum iaitu TP3 dapat dicapai. Semua ini mampu dijayakan melalui pelaksanaan PLAN. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang.
Baiklah, kita telah menonton siri video pendek yang menjelaskan tentang pelaksanaan PLAN dalam pelbagai aspek, iaitu kaedah pengajaran dan pembelajaran, bahan pengajaran dan pentaksiran, pengurusan sekolah, penetapan KPI dan penglibatan ibu bapa serta komuniti. Diharapkan dengan pelaksanaan PLAN dan komitmen daripada semua pihak, kita boleh mencapai hasrat pendidikan negara secara amnya dan hasrat PLAN khususnya, iaitu penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran, penentuan sasaran atau KPI yang berbeza, pentaksiran formatif yang bersesuaian dengan tahap keupayaan anak murid dan penguasaan literasi dan numerasi sekurang-kurangnya pada tahap minimum iaitu TP3. Kita sudah sampai ke penghujung sesi Wacana Ilmu. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, kerana telah melancarkan 6 video pendek tentang pelaksanaan PLAN pada hari ini. Terima kasih juga kepada para penonton yang bersama-sama saya di Sanggar Bicara Perpustakaan KPM Blok E8 Putrajaya. Semoga kita bertemu lagi pada masa akan datang.